Assalamualaikum. Hi guys. Welcome back to Patchcast. Firstly, if you've been enjoying this podcast, support and help it grow. Share it to your friends and family. Take a screenshot, put it on your IG story, tag me at Patchmono, and I'd love to hear what you think about it so far. Okay, cool? Awesome. Thanks. Also, just another note, kita hari-hari bila bangun je, banyak je macam-macam story kita dengar dekat social media tu. Ada je cerita-cerita yang ya Allah, banyak sangat negativity, hatred and so on. Dan dengan Patchcast ni, kita harap kita nak keluar daripada that circle and hope to give a relaxed sharing session and spreading positivity because that is all what we need, alright? Okay, and as usual, I won't be alone, okay? I love to bawa kawan-kawan yang datang Patchcast. Kita catch up, kita borak, and we can know things from their perspective. So today, let's say hello to my beloved girl. She was AJL finalist back in 2015 dengan lagu hit ini. Kita ada Indah Ruhaila. Hai Indah. What's up? Awesome. Dan kita ada juga dua orang lagi my good friends. Kita ada Mickey and Padin. Hi guys. Hi guys. Hello. How is everyone doing? Semua sihat? Alhamdulillah so far. Alhamdulillah sihat. Sihat je Patch. Sihat je kan. Kita nak buat apa pun tak boleh sangat. Nak keluar apa semua tak boleh. Dah lama duduk rumah. Bukan dah kata berbulan tau. Dah bertahun. Dah setahun lebih dah kita kat rumah. Jadi guest patch pun boleh lah. Tambahlah aktiviti boleh lah. kan. Betul? Adalah aktiviti sikit hujung-hujung minggu Ayo. Okay. Let's kickstart this with something very light. Okay. I nak tanya. What's your current song that's in loop yang macam like being repeatedly in your head or you've been singing to it over and over again? Padin dulu. Apa lagu yang sekarang tengah stuck kat Padin? Sekarang ni tengah dengar lagu Danish Sufian. Oh, Mahli Oh, lagu Mahligai. Yes. Is sedap kan lagu tu? Lagu tu sedap. Love. Best love. And suara Danish memang ya Allah sedap betul suara dia Lemak berkrim. Sedap Oh, betul. nice. I tahu lagu tu. Siapa yang tak tahu boleh layan lagu Danish dekat Spotify, dekat mana-mana music streaming platform. Mickey, you tengah layan lagu apa? Sebab Mickey dengan I music kita orang sama lebih kurang. So I want to know apa music you tengah layan sekarang? Oh okay. Kalau aku sekarang aku suka the new album of Afghan. Sebenarnya semua dalam album tu lagu-lagu dia memang cool weh. New Afghan. Okay. Aku rasa aku belum dengar lagi. And aku tak tahu pun yang dia dah release album baru. So okay, next mungkin aku akan layan sebab kita sendiri pun peminat Afghan kan. Ayo. Yeah. Yes. Dia baru text aku. Oh, amazing. Dia kan pesakit COVID juga. Ya ke? Tak tahu. Dia baru release daripada COVID, tapi last week dia dah positif. Tu yang dia text aku tanya, aku pun tanya dia. Macam tu lah. Oh, okay. So sekarang kira dia masih lagi dalam status positif lah, quarantine lah. Tak, baru discharge sebab dia quarantine kat rumah. So dia just carry on quarantine kat rumah lah. Okay, kita doakan hopefully Afghan dan semua pesakit COVID yang lain tu cepat-cepat sembuh lah Amin. Indah pula, apa lagu terkini Indah? Okay, the current song yang I keep on repeating is Why Don't We? Tak salah, nama group dia Why Don't We. Tajuk lagu dia Grey. Okay, dia macam... Cuba nyanyi sikit. Alamak, janganlah. Kita Payung dah sikit lah, payung sikit. Payung. Kita lawan. Tak ingat lyrics. Alah, sikit lah. Melodi dia ke? Kenapa tak dengar Indah nyanyi? Aduh, hai. Lagu dia macam ni. I can't even hide it. Na 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 you. Macam tu lah lebih kurang. Wah, sedap amazing lah Indah. Sekejap I nak bagi tepukan. Gitu. Oh, terubak sikit rindu dengan Indah nyanyi. Gitu. Okay, lagu terkini dah tahu. Kalau macam walaupun korang tak tanya why bother, aku nak bagi tahu juga. Kalau macam aku tak layak. Mungkin tak ada lagu yang tengah stuck sekarang because if I listen to music, it's always very random. It's just like macam
If it's on Spotify, usually I akan dengar my own playlist je. Kalau you all nak layan, you all boleh search patch Indo Fave ke, patch Throwback Fave ke. Usually I akan repeat benda yang sama. Or kalau I layan dekat YouTube, selalunya I akan just choose one song and dia akan automatic play semua lagu yang ada. So I akan dengar je. So macam tu lah, lagu yang boring juga patch mono sebenarnya. Ayo. Okay, selain lagu, apa TV series or maybe YouTube shows yang korang tengah layan sekarang? Kalau macam I start dulu. Kalau dekat Netflix, tapi episode ni, series ni dia keluar every week, which is nama cerita dia Hospital Playlist. Oh, dah Cerita tengok. Korea. My favourite. Memang best gila. Tengok. I suka gila cerita tu, cerita-cerita yang berkaitan dengan doktor-doktor ni, sebab it's not just entertainment, tapi dia macam in a way dia ilmu juga. My kind of shows. Tapi kalau dekat YouTube, Patch suka tengok macam audition clips. So macam diorang sekarang tengah ongoing AGT, America's Got Talent. Macam ada macam BGT or maybe some clips daripada The Voice ke apa ke. Aku memang jenis orang suka tengok klip-klip macam ni. Kalau Miki sekarang tengah layan cerita apa? Kalau dekat Netflix, aku tengah Good Detective. Oh, Korea best. juga. Korea juga. Walaupun dah sekarang dekat TV3, tapi aku tengah tengok dekat Netflix. Kalau YouTube, Boyce William. Aku suka tengok dia punya content. Dia pergi rumah-rumah orang kaya. Ya. Yes, love gila content tu. Kau aku ajak kau tengok. Yes, engkau lah yang ajar aku tengok tu. Padin tengah layan cerita apa? Baru je habis tengok Netflix Never Have I Ever. Season 2. Kalau macam YouTube, selalunya aku kalau buka YouTube, aku tak tengok show-show kat YouTube. Tengok macam buka lagu lah. Macam kalau macam aku rasa bosan sangat, aku macam buka yang macam jazz music macam tu, apa tu? Yang Lo-fi. macam lo-fi, tu biar ada on loop macam tu je. Suka macam tu. Yes, sama macam aku tadi. Faham? Indah pula. Okay, current TV series. Sebenarnya mostly Korean lah. Kita semua tengok cerita Korea keadaannya. Korean. Mostly banyak crime, action. Crime action antaranya ialah Dr. Prisoner. Best gila. And then baru habis tengok Voice 4. Siapa tu? Korea juga. Mostly Korea lah. Okay. And then annyeonghaseyo. 감사합니다. Oh, the feeling. Lepas tu kalau kat YouTube, yang latest tengok AGT lah. Sama. Love. Tengok tak video yang Mamat pakai baju kuning nyanyi lagu Tomorrow? Tengok. Ya Allah, sedap betul suara dia. Yang Korea 4 orang tu pun love. Yes. Love. Korea Pak Eko tu pun sedap betul. Kalau korang boleh tengok, pergilah tengok kat YouTube AGT. Okay, I rasa kita dah orang kata dah sesi memanaskan badan. Okay. Wah, gitu. So, kita straight lah dive into the topic kita nak borak hari ni, which is kita nak borak-borak pasal pandai pinjam. So apa? Pandai pulang lah. Dah pandai pinjam tu ke pandai pulang lah. Ini adalah satu masalah yang bukan sahaja ada di kalangan kita, tapi dia juga boleh menjadi satu masalah besar sampai satu masalah negara. Masalah negara. Topik ni tau. I pun sangat suka topik ni. And I rasa kita memang kena borakkan pasal benda ni. Walaupun mungkin ada orang rasa macam tak best topik ni, tapi no, kita kena borakkan juga because ini adalah sangat crucial dan everyone needs to know this. Okay, first off, apa definisi meminjam dalam kamus hidup korang? Indah, you start first lah, Indah. Meminjam Meminjam ni apa? Sebenarnya meminjam ni macam bila kita dalam keadaan terdesak tu, memang kita dah tak ada jalan keluar, menemui jalan buntu, memang kita rasa macam kita nak pinjam orang lah. Tapi to be honest, aku tak pernah pinjam orang lagi. So, Alhamdulillah tak pernah lagi meminjam orang lah. Alhamdulillah. And kalau boleh, aku nak elakkan untuk bagi orang pinjam juga. Sebab kalau aku nak bagi pun, aku bagi ikhlas derma macam tu. Sebab takut nanti untuk masa-masa akan datang dia jadi macam tak sedap lah cerita, faham kan? Bila time orang time nak pinjam memang mulut macam ni. Mulut manis. Chocolate brownies. Kan? Chocolate brownies babe mulut dia. Tapi bila nak bayar, macam tu lah. Kan? Miki, ada anything else to say? Pinjam ni sebenarnya boleh jadi sensitive issue tau. Sangat. Baik pinjam, baik yang bagi pinjam, peminjam, memang sensitive issue. Tapi kalau macam aku, kalau pinjam ni aku lebih prefer kepada pinjam yang halal, which is
kat bank. Macam tu lah. Bukanlah yang macam terdesak-terdesak tu kita kena cari inisiatif lain kot. Betul. Tapi kira kak aku pernah meminjam juga lah pinjam kat bank. Ya, tak semua orang, babe. Sebab spektrum the term pinjam tu sendiri sangat besar. Besar. Sangat besar. Betul. Sebab meminjam ini kita Google lah yang boleh nampak bijak sikit kan. Kita Google kata meminjam ni bukan sahaja dalam bentuk wang. Sebab of course lah paling common bila cakap pinjam mesti pasal duit. Tapi dia bukan sahaja dalam bentuk wang. Dia boleh dikaitkan dengan apa saja. Dia boleh jadi barangan, termasuk barang-barang menilai macam kereta. You know, kan ada orang pinjam kereta, ada pinjam, tak kisahlah pinjam jam ke, pinjam kamera ke, or any accessory kesayangan. Benda tu sangat broad. Pinjam boyfriend macam, ke. Tacut. Pernah berlaku ke, Indah? Tacut lah. Padin rasa, what's your definition of pinjam, Padin? Setuju dengan Miki dengan Indah, gabungan antara kedua-duanya. Dia kalau terdesak dan benda ni sangat sensitif. Sebab macam bagi aku pinjam ni macam, kalau korang pinjam ni macam yang dia bukannya baru-baru tau. Dia memang masalah dunia, masalah negara, dan macam benda ni melibatkan kepercayaan dan juga persahabatan ataupun perhubungan. Even family pun kan. Family pun ada pinjam. Kawan-kawan pun ada pinjam, klik pun ada pinjam. So bagi aku macam yang benda ni orang memang akan sentiasa ada orang nak meminjam, akan sentiasa ada orang nak bagi pinjam. So kita tak boleh elak lah benda ni. Tapi macam mana cara kita nak handle benda tu sebenarnya, macam mana cara kita nak handle. Dan bagi aku sekarang ni dekat umur-umur kita sekarang lah, kita dah macam 30-an macam tu kan. Sekarang ni pinjam tu bukan pasal barang tau. Sekarang pinjam pasal duit. Sebab kalau barang tu maybe masa sekolah pinjam tu lah, pinjam ni lah. Kalau macam sekarang pun pinjam macam pinjam kereta apa, macam maybe sekejap-sekejap macam tu. Nak pinjam kereta kalau kita rosak, dia macam tak ada isu yang tu. Tapi sekarang ni isu dia more kepada pinjam duit. Betul. Sekarang ni. Betul. Lagi satu aku nak tambah, sebab pinjam ni dia akan jadi sensitifnya. Kenapa, apa yang aku maksudkan? Sebab apa tau? Dia boleh jadi macam kau betul-betul ikhlas nak bagi pinjam, ataupun kau ni macam kesian, Sampai jadi terpaksa. Ataupun kau annoying. Kau dah annoyed yang macam, babe, tak boleh ke tak boleh ke, sikit je macam tu. Bila kita rasa annoyed, nanti dah jatuh tahap tak ikhlas pula kan. Betul. Tak sedap pula. Faham. So itu yang aku cakap tu sensitif lah. Words pinjam ni pertama sekali sensitif. Kalau bagi aku lah, bukan pasal sekarang macam kau cakap lah, bila orang cakap pinjam, orang akan cakap duit. Tapi bagi aku, bila orang sebut pinjam, sensitif. Faham. Macam Padin cakap tadi, sebenarnya benda-benda meminjam ni memang dia sesuatu benda yang inevitable. Maksudnya, it's a never ending story. Dia akan sentiasa berlaku, tak kira lah bila pun. So, apa yang kita nak borakkan hari ni is actually the solution. Sebab benda ni memang tak boleh elak. So, kita cuba cari solusi lah. Macam 999, syongkau je terus. Okay, membawa ke soalan seterusnya. Saya rasa tadi macam Indah dia dah jawab tadi. Sebab soalan I adalah pernah meminjam atau beri pinjam tak? Like cuba share sikit. But first I nak share dulu my experience. Macam I, of course kita ni dalam hidup kita ada pasang surut, kita ada naik turun. Kita ni kan macam orang kata hidup ni ibarat roda. Sometimes you upstairs, sometimes you downstairs. Macam tu. Back in the days waktu after I quit my previous job back in 2016. So I went freelancing for a few years before I betul-betul masuk kerja yang sekarang ni I kerja. So of course, you know, as a freelancer kita ada kerja, alhamdulillah ada kerja, but the thing is when you become a freelancer, you punya payment masuk tu macam dia tak cantik yang macam every month dia banyak akan masuk. kosong-kosong ni lah. Dia banyak lopong-lopong dia. So macam lopong-lopong ni membuatkan you jadi you terdesak tau. Macam faham. because you nak keluar bekerja tapi you tak dapat duit payment lagi. So you, of course kita perlu duit untuk isi minyak, untuk you know all the tolls, parking, makan apa semua. Lah. For everyday punya things lah. At some of my lowest point in life macam, tapi alhamdulillah, before that I just want to say alhamdulillah, sepanjang I tak ada duit tu, percaya atau tidak, I tak pernah minta satu sen pun from my parents. Sebab memang daripada umur I started working at 24, and daripada umur 24 tu memang dah cut dah. Memang my parents dah tak pernah bagi anything in terms of monetary lah, duit.
So kita pula of course lah, kita sebagai anak lelaki pula, kita ada ego kita, di mana kalau kita tak ada duit pun kita sedaya upaya untuk tak nak meminta. Long story short, masa-masa yang lopong-lopong tu, I am so blessed sebab I dikelilingi dengan kawan-kawan yang sangat prihatin dan sangat memahami. I got help and if I can name some, daripada Liza, even Indah dengan abang pun, even my friends macam time tu Padin, dia, CK Faizal, these people helped me a lot throughout my lowest point of life. Tapi I'm very grateful, Alhamdulillah. And selain daripada in terms of monetary tu, satu rules kita kalau pinjam kita kena sedar diri, kan? Kita kena sedar diri. Takkanlah kita tiba nak minta RM1,000. Bapak ridiculous kan? So macam paling-paling pun, because I know I don't like to meminjam daripada orang. So amount yang kita pinjam pun sikit je, macam 50, paling-paling pun 100 kan? So macam bila kita dapat je duit tu, my style is kita akan terus bagi balik. Selain daripada monetary, I just want to share yang I selalu, bukan dulu lah, even sampai sekarang pun I selalu pinjam especially kamera GoPro kalau I pergi holiday. Kan macam kalau macam I'm a diver, so kadang-kadang kita nak dive kan, kita nak record whatever yang kita nampak dekat dalam laut tu. So I tak ada kamera GoPro. So I selalu pinjam dengan kawan-kawan diver yang lain. So benda-benda macam tu lah. So kalau macam siapa nak start dulu? Miki mungkin? Miki pernah pinjam tak atau beri pinjam ke? What's your experience? Okay, kalau aku cerita pasal duit, aku prefer untuk pinjam. Pernah pinjam. Jujur pernah pinjam. Tapi aku pinjam kalau dari segi duit tu, aku lebih prefer kepada adik-beradik sendiri. Aku tolak mak bapak, tapi lebih kepada adik-beradik sendiri, sebab vice versa lah, sebab diorang pun macam ada tahap macam lowest point diorang yang macam memang betul-betul, bukan kata tak ada duit, tapi ada ekstra yang diperlukan. So kita orang macam Long pinjam Long, Long macam ni, aku pun akan cakap benda yang sama. Tapi benda-benda tu sangat sebelum kita pinjam, walaupun dengan adik-beradik sendiri, bagi aku kita kena tengok, kena peka jugalah dengan keadaan diorang. Faham tak? Kadang-kadang kita tak tahu. Kita nampak adik-beradik kita okey kot, boleh kot. Takkanlah adik-beradik tak tolong kita. Tapi mungkin diorang pun terdesak. So bagi aku kalau bab pinjam ni, aku seboleh-bolehnya macam cuba elak. Tapi bagi pinjam of course ada. In returnnya sama ada lillahi ta'ala, which is aku rasa mostly akan jadi macam tu. Ya, sama ada lillahi ta'ala ataupun alhamdulillah. Alhamdulillah tu kau dapat balik lah. Macam tu lah. Tapi ada je kedua-dua situasi yang aku cakap alhamdulillah dengan lillahi ta'ala tu berlaku. Ada. Ya, aku pernah alami. Ya, betul. Faham. Padin? Okay, kalau macam aku sendiri, berbezalah dengan Miki, dengan kau Patch. Aku akan pinjam kat family aku dulu, kat mak ayah aku dulu. Aku akan minta dulu macam yang nak pinjam ni boleh tak? Sebab aku ni jenis orang yang macam kalau aku pinjam, aku akan terus bayar. Kalau aku dapat duit, benda tu yang aku akan dahulukan dulu. Contoh, first thing, contoh macam dulu aku nak kerja, tapi aku kerja, first job aku kerja dekat Astro masa tu. Lepas tu tak ada kenderaan. Lepas tu bapak aku dulu kan duit dia beli motor. Sebab macam yang kalau kita buat installment kan, benda tu ada bunga semua. So bapak aku dulu kan duit dia. So masa tu aku ingat lagi gaji aku just 1,800 sebulan. Motor masa tu dalam 5,000 lebih macam tu. So start daripada situ, setiap bulan aku bagi gaji aku 1,000, terus bagi kat bapak aku, pulangkan. Banyak tu Padin. Aku survive dengan hidup, survive 800. Masa tu 800 saja aku survive. Oh, tu like more than half daripada duit gaji. Daripada 5 bulan tu memang aku survive 800. Tapi masa tu pun tak banyak expenses sangat. Macam yang aku masih pakai top up. Masa tu phone aku tak ada, life commitment tak besar. Tak besar. Masa tu phone pun tak ada WhatsApp semua lagi. Masa tu BlackBerry, internet murah lagi, macam weekly internet. Lepas tu masa tu macam memang macam yang kau duduk dengan parents, makan pun diorang ada kat office. Macam office tu meriah, mesti ada makan je kan. So aku macam tu. Kalau macam tak pun, aku akan pinjam kat aku punya best friend. Memang betul-betul kawan baik. Memang aku akan pinjam dan aku akan pulangkan. Macam yang, sebab aku ada satu perangai ni, kalau aku macam kalau tak pulangkan rasa tak sedap. Sebab macam yang aku tak suka. Sebab apa aku tak suka, sebab sebaliknya juga aku pun tak suka orang tak pulangkan duit aku. Yes, betul. Sebenarnya itu yang orang kena rasa tau, which is rasa tak sedap. Tapi masalahnya ramai yang orang pinjam kat luar ni,
Dia orang boleh Buat relax selam je. berdono. Kan? Geram pula kita. Tiba. Lebih kurang macam tu lah. So macam yang bila meminjam pula, macam Miki dia ada dua konsep. Lillahi ta'ala dengan Alhamdulillah. macam aku kalau nak aku orang tanya aku, kalau macam orang tu memang aku tak kenal, aku memang cakap macam aku menipu je lah. Aku macam cakap macam orang tu macam aku barely kenal, macam tak kenal sangat, macam sorry tak dapat lah nak bagi. Aku akan macam menipu, bukan terus terang lah, padahal ada duit. Aku akan cakap sebab aku tak suka macam yang aku ada doubt macam dia ni pulangkan ke tak, aku tak suka. Nanti aku jadi tak ikhlas nak pinjam kat dia. So aku macam cakap je tak ada, tak boleh. Tapi kalau orang yang aku kenal, aku akan bagi pinjam, tapi aku akan kurangkan amount dia paling low. Contoh aku macam aku punya amount hanyalah 100 saja. Aku takkan go more than that, takkan 150, takkan 150, sebab bila aku bagi 100 kat dia, aku dah kira consider dah aku bagi kat dia je. So dia akan jatuh tahap lillahi ta'ala lah. Sama. Tapi guys, korang sedar tak sebenarnya yang peminjam aku spesifikkan kepada peminjam, tak naklah bagi orang terasa. Diorang ni ada satu kelebihan yang kata mulut manis, kau tahu tak? Yang ada je angle-angle yang dia boleh tackle untuk kita. Alah, hai apa benda. Miki, apa contoh skrip yang kau selalu dengar? Wow. Skrip. Weird skrip Ki, aku nak pinjam kau certain amount. Okay, aku bagi contoh lah 100 kan. Ki, boleh tak aku pinjam kau 100? Sebab aku perlu urgent, sebab kalau aku promise kau lagi 2 hari aku bayar. So engkau ni kira macam nak ikhlas ni. Tapi bila engkau situasi yang sama, engkau dah kena 3-4 kali dengan orang yang sama. Taklah orang yang sama. Tapi orang berlainan. Engkau rasa engkau kaya ke aku yang kaya? Aku pula yang kena guna skrip engkau. Faham. Macam tu. Ayo, risau So sebab tu lah. aku cakap annoying. Dah tau jadi tak macam tu benda-benda pula. ni. Sebab annoying yang kau pula kena fikir alasan. Kau pula yang jadi masalah. Kita pula yang kena fikir benda tu kan, padahal kita yang bagi pinjam ni. Itu lah. Yang kau pula kena fikir skrip nak untuk menolak secara baik. Dan memberi secara baik. Engkau pula kena fikir otak engkau kena bekerja pula. Sedangkan tak payah fikir benda tu. Yes. And macam Padin cakap tadi kan, Padin tadi ada cakap pasal ada orang yang tak kenal minta pinjam. So kadang-kadang selalunya memang kita kalau nak meminjam, kita akan cari, kalau bukan family, kita akan cari kawan terdekat kita, kawan rapat kita dulu. Baru kepada orang-orang yang lain. Tapi macam kadang-kadang dia macam like the audacity untuk orang yang macam yang like kita langsung tak kenal, yang macam bukan mutual friend, bukan second circle of friend, third circle of friend, like literally tak kenal, boleh datang at you try to minta pinjam. So kadang-kadang macam fikir macam dari mana kau dapat nombor aku ke, Sekarang ni lah kan. Sekarang ni lah. Kan macam ini yang happen before ni jugalah. Macam kadang-kadang macam aku tak kenal kau langsung pun, like kau boleh straight tanya kat aku. So kita in a way boleh macam imagine macam mana sebenarnya orang itu punya personality. Kalau dengan orang yang dia tak kenal pun dia boleh selamba minta pinjam macam tu. Apatah lagi dengan keliling dia kan, yang dia selalu minta pinjam apa semua. Sebab tu aku cakap tadi, diorang ada kelebihan. Kelebihan muka tembok, kelebihan pandai skrip. Marah. Marah. Kelebihan heartless. Macam heartless. Kau macam tak ada fikir perasaan orang kan. Kau tahu sembrono kau. Dia kelebihan ni sepatutnya being put to a good use, tapi dia macam salah guna pula konsep kelebihan ni. Tapi Patch, aku adalah sejenis kesian. Tapi dalam kesian aku adalah detektif Conan juga tau. Wah, dia detektif Conan. Kalau orang yang nak pinjam tu, kadang-kadang aku kesian, macam fikir macam maybe dia ni tersepit betul, tak ada jalan lain macam ni nak pinjam. Lepas tu aku menjalankan lah, aku siasatan, aku tanya orang-orang yang kenal dia betul. Sebab macam yang pinjam kita tak kenal gitu, kita tanya orang yang kenal dia. Weh, si A ni macam mana tiba-tiba kontak aku nak pinjam duit. Jawapannya ada antara dua, kau jangan bagi, dia terdesak, tu je. Kalau tak bagi, aku just macam bagi ayat biasa lah. Sorry weh, tak dapat tolong, aku pun sesak. Aku cakap macam tu je. Sebab macam yang mula-mula susah nak cakap, tapi bila lama-lama macam yang benda tu kau jangan rasa bersalah. Sebab macam yang nanti, sebab bila kau dah bagi, aku tak nak mengemis. Betul. Aku pantang benda macam tu, aku tak suka. Itulah babe, kenapa kita kena tambah job scope kehidupan kita? Aku bukan detektif Conan. Masalahnya Kan? Kau faham tak? Benda tu aku Faham. cakap, diorang ada kelebihan. Job scope Kau Risaulah kau kata kita malam ni. disebabkan kau heartless, aku pula kena tambah job scope aku untuk
figure kau punya history lah, apa benda Tu lah. check kredit dulu. Bayar ke tak? Dah kena jadi sitos pula kita kan. Okay, I nak tanya Indah. Indah, in your opinion, sebenarnya like berapa lama tempoh yang sebenarnya paling cun untuk kita pulangkan sesuatu benda yang kita pinjam tu? Tempoh masa tu. To be honest, sebenarnya as soon as possible lah. Kan? That's the best answer lah Yes, kan sebenarnya as soon pun. as possible. Tapi itulah, kadang-kadang bukan nak cakap apa lah. Okay, aku ada experience yang aku pinjamkan duit aku dekat kawan baik aku. Dan sampai sekarang dia hilang. Ayo. Sampai sekarang dia hilang. Dia pudar Dia dah tak ke? wujud. Macam Dia dah biskut Mary. Dia pudar ke? Sampai sekarang tau. Okay. Dia kawan sekolah daripada tingkatan 1. Still contact sampai... Lama. Indah pun dah nak pension dah kan jangan umur. Lebih lebih tu Okay. Lepas tu umur 2 masa tu dah baru je masuk AF. So kewangan tak apa stabil lah. Biasalah. Budak keluar AF kan. Lepas tu duduk KL je. Berapa je kau ada kan. Apa lah sangat buat kan. So show pun berapa je ada. Lepas tu dalam account masa tu. Ni cerita sini gentle lah Gentle. Okay. Cerita benar. Habis Akademi Fantasia, aku cuma ada 1,800 je dalam akaun. Okay. So bila kawan aku ni dia cakap dia baru lepas bercerai. Anak dia tak ada susu, tak ada pampers. Lepas tu dia kata dia tengah on the way nak buka kedai makan. Tapi kedai makan tu memerlukan orang kata bil cagaran nak sambung elektrik. Nak sambung elektrik dekat restoran dia. Which is 1,200. So dia nak pinjam aku 1,800. 1,500. 1,500. Lebih extra 300. Yes, sebab yang 300 tu dia kata nak buat beli susu anak, beli pampers. So masa tu aku dapat tahu macam, yelah sebab kita orang last jumpa masa tu habis sekolah. Adalah jumpa 2-3 kali kan. Lepas tu dah lama sangat tak jumpa kan. Beberapa tahun kan. Tak tahulah keadaan dia betul-betul macam mana. And then tiba-tiba dapat tahu daripada kawan-kawan sekolah dia dah bercerai dengan suami dia. And dia ada anak seorang. Anak dia pun baby lagi. Aku pula sejenis hati aku. Hati mak-mak lah kita. Hati Kan? aku ni jenis yang tu lah. Faham je lah kan. So bila Rapuh lah keadaannya. So bila dengar kawan-kawan sekolah cerita macam kesian dia ni apa semua tengah susah sangat ni. Lepas tu aku contact dia. Tiba dia cakap, aku nak pinjam kau 1,500 boleh tak? Aku janji minggu depan aku bayar. Dia hilang John J. Hilang sampai hari ni tak jumpa. Which is dah berapa tahun tu? Dah lama. Indah AF 2014 kan? 2013. Memang tak ada dalam radar ke? 7 tahun lah, 8 tahun. Terus Dah memang tak ada dalam radar lah tu. Facebook semua dah tak jumpa dah. Mula ada Facebook. Ay. Gila lah. Konsep meminjam macam ni memang gila. So macam daripada neraca kisah benar bawa ke bersamamu, sudahnya jadi X-Files. X-Filesnya tak ada ketemu ni. Last aku yang susah. Tu kadang-kadang kita ni niat nak tolong orang. Sudahnya kita pula yang susah ujung-ujung. So lepas daripada kejadian tu aku duduk fikirlah kan, kira muhasabah diri kan macam mana. Aku fikir macam alhamdulillah lah setakat ni aku tak pernah lagi meminjam orang lah, tapi aku suka tolong orang. Tapi kadang-kadang jangan ambil kesempatan ada setengah atas orang yang apa orang nak tolong betul, tu kan. Sebab tu sekarang ni kalau aku fikir kalau aku nak tolong orang aku bagi je derma ikhlas macam tu. Aku tak nak ada konsep pinjam ni kan. Sebab nanti hati aku pula sakit. And then kita punya persahabatan pula yang terjejas. faham tak? Macam tu. Faham. So I rasa like in a way kan sebenarnya like kita rangkumkan kita punya topik hari ni, sebenarnya I rasa kurangnya ilmu kewangan. Setuju tak? Financial literacy tu tak ramai orang ada. Ada orang dia macam dia tak tahu like okay daripada sumber pendapatan yang dia dapat tu berapa persen yang dia kena guna untuk komitmen, berapa persen yang dia kena guna untuk simpanan, berapa persen lagi yang dia boleh guna untuk hiburan, entertainment dan sebagainya. So bila diorang tak tahu macam mana nak strategize benda-benda ni, hujung-hujung kadang-kadang tak sampai hujung bulan pun duit dah gone. So bila duit dah gone, diorang nak kena survive lagi another few days or few weeks sebelum diorang punya next gaji masuk ke apa, dia dah start meminjam pula dengan orang lain. Itu yang antara kita boleh cakap antara solusi lah sebenarnya yang orang sekarang sebenarnya dah boleh start look into it, which is financial literacy. Kita kena
banyakkan ilmu dulu. Sekarang ni nak cari ilmu tu senang lah. You Google je macam-macam ada, betul tak? Macam-macam ada. So just learn je. Okay, I nak tanya next. Mungkin Fadin lah. I rasa macam, okay, mungkin kita macam cakap benda lebih kurang je. Tapi specifically, any worst experience tak Fadin? Kau sebagai tukang beri pinjam yang you boleh share, like the worst experience. Aku tak ada worst experience sebab okay, frankly speaking, aku macam tu. Bila orang nak pinjam dengan aku terus set 50 100 tu je. Lepas tu aku macam yang biarkan saja. So kalau dan aku tak tanya diorang nak pulangkan bila. Kalau diorang pulangkan dekat tarikh yang dijanjikan, aku akan boleh bagi pinjam lagi next time. Tapi kalau dia tidak pulangkan, aku tak tanya sebab aku tahu duit aku dah burn. So dan aku pun tak akan tanya sebab aku dah ikhlaskan benda tu. Tapi aku takkan cakap yang kat dia yang aku akan halalkan. Aku senyap je. Biarkan dia. Tapi dalam hati aku macam yang okay, aku dah ikhlaskan, aku dah halalkan. Bagi aku macam tu. Faham, sebab kita pun nak move on dengan hidup And then, kita kan. Fadin, if next time dia datang dekat you, dia nak pinjam lagi, apa you punya reaction? So kalau orang yang sama nak pinjam lagi, aku cakap je macam yang I cakap je. Yang dulu pun tak pulang lagi kan. Itu je sebenarnya. Cakap straight to the point. Dia akan stop kat situ. Dia takkan boleh nak pinjam kat aku lagi dah. So sebab tu macam kita dah limitkan kita punya amount tu. Amount yang macam ikhlas. RM50 tu macam okey dah. 100 okey dah. Tapi kalau 3,000 ke 1,500 ke itu maybe naik hantu. Tapi ada je aku bagi pinjam dekat kawan-kawan baik semua. Dan tapi bila dekat kawan-kawan baik ni, benda tu dah tak kisah dah nak bayar bila. Itu dah lain dah. Tapi orang-orang yang macam yang engkau kenal-kenal biasa. Tapi sebenarnya aku ada pandangan berbeza juga. Bagi aku macam yes, celik kewangan, ada yang tak celik kewangan, tetapi ada juga orang yang suka gali lubang tutup lubang sebenarnya. Pinjam sana nak bayar hutang yang situ. Betul. Faham. So bila diorang akan keep on buat benda ni sampai terduduk, barulah diorang akan sedar. Sebab macam aku ada juga pengalaman yang kawan-kawan yang macam yang zaman-zaman uni dulu ada yang jadi macam tu sampai orang tu viralkan dia dekat Facebook semua. So macam benda tu macam yang benda tu macam yang tak best lah. Sebab macam yang bila dah dibawa benda ni besar, so macam yang persahabatan tu dah tak best. Lepas tu yang lagi best pun kat bawah tu ramai pula macam yang aku pun pernah kena. Hai, dah banyak testimonial. Dah banyak testimonial. Ayo. So sekarang ni bagi aku macam yang tak payahlah punya pinjam ni sebenarnya. Tapi kan memang orang tak suka. I think I have to agree with Padin lah. Sebab bila Padin cakap kan, maksimum dia boleh bagi pinjam 50 ke 100 lah kan. I rasa benda tu make sense sebab kadang-kadang kita kena tengok macam contohlah I nak pinjam duit dekat Patch lah kan. I nak pinjam amount yang I tak yakin I boleh bayar balik. Faham tak? So macam benda tu tak make sense lah. Benda ni kena logik sebenarnya. Kau mesti tahu diri kau kan. Okay, macam ni lah contoh. Aku kata aku nak pinjam Patch, aku nak pinjam kau 1,000. Okay, kau mesti tanya, Patch mesti tanya aku, kau nak bayar bila lagi? Sebab aku dengan Patch rapat, kita rapat kan. So macam kau nak bayar bila lagi? Aku bayar kau 2 hari. Kau rasa logik tak? Tak logik lah. Benda tu baik aku, kalau aku secara kawan baik, kawan yang baik yang kenal. Aku cakap, Patch aku nak minta 1,000, hujung bulan gaji aku bayar. Benda tu make sense. Walaupun kawan baik, kita pun kena fikir diri kita. Takkanlah aku tak makan semata nak bagi Patch 1,000. Aku nak ni. Kena self-evaluate lah. Kita pun kena sedar diri. Satu lagi kalau bagi macam 100 ke, I rasa benda tu macam logik sikit untuk dibayar dalam masa terdekat. Kalau dah amount yang banyak-banyak tu, macam mana dah bayar lambat lagi. Lambat lagi. Tak, lepas tu kan, okay, membawa ke perbincangan seterusnya. Benda yang paling pantang bila korang nampak siapa pinjam. I bagi contoh. Macam dah lah dia satu hari tu dia datang kat kita, dia kata nak pinjam sekian-sekian. Kita pun macam okay lah bagi pinjam sebab kita pun kebetulan ada rezeki lebih and all kan. Okay, kita bagi pinjam. Sudahnya hujung-hujung kita nampak dia, wah, selfie pakai handphone baru. Macam pap, wah, pergi bercuti di Penang, makan sana sini. Kau rasa geram tak benda-benda macam tu kalau kau nampak? Geram. So kadang-kadang kan kawan-kawan ni pula kawan-kawan yang ni bukan pinjam duit je tau. Kadang sampai macam pinjam barang ke, sampai aku nak guna pula tak ada. Faham? Itu aku sakit hati tau. Yang macam kau tu kau punya ke aku punya. dah betulkan pemilik. Tak, apa istilah pinjam tu dekat kau? Kau tahu pinjam kena pulang. Bukan pinjam kena simpan. Salah, betul. Sangat salah.
Ini I nak share. I baca daripada laman web maskulin. This is 2017 dulu punya artikel. Okay, dia kata etika peminjam nombor 1. You kena pulangkan dalam keadaan asal. Janganlah kau pinjam elok, cantik kau pulangkan dah sayur benda tu. Belacan. Not nice belacan, not nice. Kedua, dia kata macam Niki cakap tadi, jangan suka buat macam harta sendiri. Sedar diri, itu barang pinjam bukan barang sendiri. Dan then yang ketiga, tetapkan jangka masa meminjam. Bagilah tempoh seminggu ke sebulan ke 2 bulan ke setahun ke kan. And then yang keempat, bersikap jujur dan amanah. Of course, kita kenalah sedar diri. Janganlah kita ni tak jujur pula benda yang kita pinjam atau kita bagi pinjam tu kan. And then kelima, ini yang paling penting lah. Jangan terlalu kerap meminjam. Macam Fadin share tadi lah. Jangan dia pinjam sini, dia tutup lubang sini. Betul. So dia pinjam sini lagi, nak tutup. Jangan jadikan benda tu habit. Jangan jadikan itu terlalu satu benda yang sangat kerap. And last sekali, belajar ucap terima kasih. Yang ini I rasa macam, dah lah kau meminjam. Perkataan terima kasih tu tak dengar pun dekat telinga ni. Dia berani Au. Adanya. Iyanya. Bila dia dah dapat benda tu, terima kasihnya. Patut senyap. Itu je. Oh, tu je sekali tu je. Itu je. Tak ada yang follow up tu, tak ada. Dia Miki dia tak habis lagi tau. Terima kasih dalam diam. Terima kasih sebab bagi aku. Tu je. Bukan pinjam tu bagi. Jeng tu. Dia macam terima kasih daun keladi, nanti aku pinjam lagi. Tu sebenarnya. Ayo, tu yang risau tu. And do you guys know that kita sebenarnya ada, okay kan, ini bila kita cerita pasal benda yang lagi advance lah which is kalau tak meminjam kepada keluarga, kawan-kawan ke apa ke, diorang dah last resort, they turn to ahlong. Sebab ahlong ni senang. Kau tak ada kontrak, kau tak ada apa, kau pinjam je. Tapi of course lah kita tahulah bila you pinjam dengan ahlong, sebenarnya you are not paying for the amount yang you pinjam. You sebenarnya paying for Bunga tu. Interest. Bunga Bunga tu yang tak habis-habis bayar tu. So sebab tu meminjam dengan ahlong tu sangat mudah. Sebelum kita record benda ni, I macam like did some gali lah. And sebenarnya kita ada sektor orang panggil ni apa? Credit community. Dia macam menggantikan pusat peminjam wang PPW macam tu supaya elak pinjam ahlong. And sebenarnya like latest article 27 Jun 2021 sebenarnya dia kata sektor ni dah memang beroperasi supaya ada orang ramai nak pula kita sekarang kita faham kita semua dalam keadaan yang kita dah setahun lebih MCO. We are all struggling. Memang semua orang susah sampai jangankan B40, sebenarnya M40 ke T20 pun sama terjejas. Betul. Because the bigger amount you have, you dah biasa gaji RM20,000, RM30,000, RM10,000. Of course, the bigger your commitment is. So bila diorang sendiri pun dah kehilangan semua pendapatan and all, of course, diorang punya duit simpanan pun dah slowly decreasing. So kadang-kadang orang akan tend to start loaning, start meminjam. And benda ni even though kita tak suka nak cakap pasal dia, but at least this credit community ni dah function. So if you guys like really need help, really need to borrow some money or whatnot, you guys boleh check out credit community, make your own yang research legal lah. Gali. Yang legal, yes, that's the word. Kita kalau lah last resort nak meminjam pun, please go to a legal source. Jangan sampai you guys pergi kepada ahlong. Kita sangat-sangat nak elak benda tu. Sebab you tahulah, history kita tengok kes-kes orang bila pinjam kat ahlong, sampai ke bukan dia sahaja, dia orang ahlong cari sampai ahli keluarga dia, sampai simbah cat merah kat rumah lah apa. Kan? Takut, benda ni menakutkan. So kalau boleh kita tak nak benda tu happen dekat kita. If really need help, go to the right sources and channel. Itulah pesanan khidmat masyarakat. Tiba. Itu. Tapi patch Itu kalau orang celik macam kita. Sebab tu kita share dalam Patchcast ni. Kita nak orang nak tahu yang diorang dia. sebenarnya ada sumber untuk if to last resort, you guys ada sumber to go. Okay, jangan main sembrono pinjam ahlong. Apa tadi, siapa cakap apa tadi? Padin. Tapi benda tu sebenarnya okay, itu satu. Tu untuk orang yang nak pinjam. Orang itu kena ingat lah untuk source. Kadang-kadang pinjam dekat credit community ke atau dekat kawan ke, tapi dalam kepala otak diorang pun kena ingat yang diorang ada tanggungjawab untuk bayar balik. Tak kisahlah kau pinjam kat kawan, dekat mak bapak kau ataupun kat credit community ke apa-apa source kau kena pulangkan. Sebab dia kalau kau tak buat cepat, kalau kau lambat-lambat, benda tu tak ada. Kau tak nampak duit kau kat mana, hujung-hujung kau akan membawa hutang tu sebenarnya.
So kau kena bayar. Kau memang kena disiplin je. Itu that is the key. Kalau kau macam Disiplin. sama juga kau loan, beli kereta, kau loan dengan bank kan. Kalau kau tak bayar bank, kereta kau kena tarik. So kau kena disiplin bayar tiap bulan, kena bayar, tak boleh lapse benda tu. So sekarang ni kena ada dalam kepala otak tu macam yang kalau pinjam kena pulang tu je sebenarnya. Kena commit lah benda Yeah. tu. Kena commit. Kena commit and kena tahu yang ada consequences kalau you all tak pulangkan benda tu. Yes. Aku rasa untuk cakap benda ni kan, orang yang peminjam ni atau pasal pulang tak pulang ni, diorang kena ada experience sendiri kot. Which is orang pinjam kat diorang juga, tengok apa rasa. Baru dia rasa, baru dia faham kan sebenarnya. Sebab aku ada experience which is masa umur yang kau masa baru beli kereta first car kau, yang lepas galak beli kereta, lepas belajar dulu acah-acah, sedangkan hidup kau tu joli je masa tu kan. Tu ambing. Tu rumah ambing, ujung-ujung minta mak bapak juga masa tu. Lepas tu duit kereta kau entah ke mana. Tiba-tiba bank kau kata nak kena tarik. Aku pernah ada experience tu. Which is masa tu aku pula panik, macam aku risau orang tarik kereta aku tiba-tiba, orang tiba-tiba bank kau call kau. So benda-benda tu kita dah ada experience, sebab tu aku tak nak benda tu jadi sekarang. Yes. And actually sebenarnya Padin, he said it already. Sebenarnya the big main word sebenarnya dalam topik yang kita borak malam ni sebenarnya adalah tanggungjawab. You know, responsibility. Kalau you all tak ada rasa tanggungjawab tu, you all memang akan Hancur. akan take this very lightly. Akan macam sewenang-wenangnya. Betul. So sangat penting kan kena ada rasa tanggungjawab tu. Amazing. I think this is such a nice sharing session. I rasa kita pun dah masa pun dah sangat mencemburui kita. Okay, secara briefly lah, konklusinya, like from each and every one of y'all, what can you say? Kata-kata akhir lah, Indah first. Okay lah, disebabkan kita dalam tempoh pandemik ni memang kita tahu kan ramai semua struggle dengan kewangan, dengan life kan. So kita tak nafikan lah, sekarang ni memang ramai lah orang yang nak meminjam dan ada yang minta derma apa semua. So my advice, siapa yang nak meminjam tu, jadilah orang kata committed and bertanggungjawab. Janganlah bila kau dah pinjam, orang dah put trust on you and then you ruin it. Faham tak? Jangan macam tu. Yes. Sebab trust ni you need to earn, you need to gain the trust. Betul. Kan. And once bila orang dah pecahkan trust tu, it's hard for people to trust you again. Betul. Yes. That's all for me. Thank you, amazing. Padin, any last words from you, Padin? Okay, meminjam tak salah sebenarnya. Asalkan kau tahu bayar, asalkan kau tahu diri kau. Macam yang kau tak janji bulan bintang, kalau kau rasa kau tak ada duit, kau cakap basic sikit, cakap je, aku nak pinjam, aku memang susah, aku akan bagi sikit-sikit kat kau. So orang yang bagi pinjam kat kau dah aware kau bayar sikit-sikit. So dia tak akan sakit hati dengan kau. Dia tahu okay, kau bayar macam ni, kau je yang kena jalankan tanggungjawab kau. Jangan buat orang yang bagi pinjam duit kat kau jadi macam pengemis pula, minta bila kau nak bayar. Okay. Engkau kena ingat sekali benda tu. Tapi macam Ina juga cakap lah, sekarang ni kat zaman pandemik macam susah. Kalau betul-betul kau susah, kau tak ada source, kau tak ada kerja, aku rasa better come clean. Macam cakap, aku tak boleh, aku tak nak pinjam, aku nak sumbangan. Maybe orang tu ikhlas bagi. Macam yang sumbangan is better than macam yang better macam kau come clean, orang akan bagi kau ikhlas, orang tak mengharapkan kau pulangkan pun sebenarnya. And kita yang nak bagi pinjam pun kita bagi ikut kemampuan kita. Apa yang ikut kita kemampuan ada. kita. Yes. So both parties tak rasa Ralat lah terbeban, macam tu. ralat in a way. Yeah, amazing. Miki? Okay, apa yang Indah dengan Padin cakap tu memang dah penuh lah aku cakap. Tapi bagi aku, siapa-siapa yang dekat luar, tak kisahlah zaman pandemik atau bukan, nak pinjam biar ikhlas. Which is aku memberi pun ikhlas, engkau nak pinjam pun ikhlas dengan tujuan yang baik. Bila pinjam, pulangkan, bukan simpan. Sebab ini orang tolong ikhlas sebab fikir esok lusa mestilah kita pinjam. Tak apalah, aku tolong kau sebab esok lusa aku tak tahu aku punya nasib ataupun Mungkin masa. hari aku pula. Ya, tapi aku jangan sampai orang yang berniat begitu rasa macam menggunakan kata-kata kasar dekat kau balik. Sebab benda ni back balik sensitif. Aku tak, nanti disebabkan pinjam RM1, RM2 boleh jadi nama kau buruk. Sedangkan aku yang bagi pinjam, nama aku boleh yang buruk. Benda tu engkau tak sebab engkau kiranya rosak nila setitik rosak susu sebelanga. Yes. So janganlah, kita biar pinjam tu biar ikhlas, peminjam pun ikhlas. Yes. And
from me pun, I think the solution is like I said earlier just now. We need to get financial literacy. You know, like very basic. Mungkin apa yang kita boleh buat from now is to actually start saving. You know, and the starting amount doesn't have to be big. Tak perlu besar pun. Tak perlu nak kena ada beribu-ribu. Tak perlu. Yang penting the main point is to actually start. Mula. Because kalau you tak mula, memang tak jadi. And kalau ada golongan students yang mendengarkan Patchcast hari ni, paling basic, you all need to know, especially kalau orang-orang students yang macam I dulu, kita ada pinjaman PTPTN. Or kalau students yang under MARA, mungkin dia ada pinjaman MARA dan sebagainya. So, bila you all grad, benda ni, beban hutang ni akan pertama yang you carry, which is education loan, pinjaman pendidikan. So, ada cara. Kalau you tak nak bayar balik, ada cara. So, kalau you tak nak bayar balik, kalau you tak nak berhutang PTPTN ke or any education loan ke, simple je. Study hard, get good grades, score and get all those anugerah apa semua. So, your education loan akan waive jadi free when you get first class. Definitely. Kan? Simple. Jangan jadi macam most of us. Sampai hari ni bayar. Tapi yang penting kita bayar. Itulah. Kita bukan tak So bayar. kunci dia, kita bayar. kunci dia tadi betul lah. It's Bayar. tanggungjawab. Betul. Yes, correct. Okay, I rasa itu sahaja. Kita dah kupas everything. It was a nice sharing session daripada semua. Thank you so much Indah Ruhaila, Thank you. Padin, Thank Nikki, you. for No being with me problem. today in Patchcast. Hopefully ada rezeki lain, kita boleh borak benda lain pula. And to you guys, whoever yang mendengarkan Patchcast ini, semoga you all can benefit from this sharing session, mendapat manfaat apa yang sepatutnya. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik tu kita tolak tepi jauh-jauh lah. So till next time, if you like this Patchcast, don't forget to share it to your friends and family. And kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye.